Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, hari ini saya sebenarnya dapat banyak permintaan untuk mengulas dua isu. Isu pertama adalah kenyataan Hishamuddin yang mendakwa Lim Guan Eng ni dia tidak sekali-kali akan mengaku dia Menteri Berjaya. Ini sebenarnya bagi saya lah kenyataan cukup dangkal dan lawak, tetapi saya tidak akan mengulasnya sekarang. Jika ada kesempatan, saya akan melakukannya awal pagi ini pada 12.15 pagi jika anda ada yang masih belum tidur, ataupun mungkin esok. Okey. Apa yang saya nak tumpukan hari ini adalah krisis yang didakwa melanda. Saya pun sebenarnya tak tahu ada krisis ke tak ada krisis ke, tetapi gambaran seolah-olah ada krisis antara Bersatu dan PAS yang seterusnya telah mengundang beberapa kenyataan dari Muhyiddin, termasuk satu kenyataan hari ini yang memberi gambaran seolah-olah krisis ini sudah reda, tidak lagi ada masalah dan sebagainya. Jadi itulah yang saya nak sentuh. Okey. Tetapi sebelum saya mula, saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin. Saya bukannya nak kritik, sokong ataupun sanggah kenyataan Muhyiddin. Saya tak nak buat spekulasi sama ada benar ada krisis antara Bersatu dengan PAS atau tidak ada. Mungkin ada blogger-blogger tertentu yang ingin buat, itu hak mereka. Sebenarnya saya berpendapat tidak ada sesiapa yang mungkin tahu percaturan dalaman. Jadi itu adalah hal PAS dengan Bersatu. Apa yang saya nak suarakan di sini dengan mudah adalah kepincangan dalam pentadbiran PAS dan penyimpangan PAS daripada landasan kebenaran. Saya mulakan sebelum apa-apa dengan hujah bahawa kita lihat nama sahajalah. Parti itu, Parti Se-Islam Malaysia dan sebagainya, ada nama Islam di sana. Jadi apabila parti sudah cap nama dia Islam tu, dia sudah menyimpang. Kerana anda seolah-olah berkata anda mewakili Islam. Siapa memberi PAS berbuat demikian? Adakah PAS yakin dia ni adalah wakil Islam dalam erti kata sebenar? Adakah mereka sekarang cap diri mereka lebih Islam daripada yang lain? So ini sudah ada sesuatu yang tak kena. Keduanya, PAS ni dia dulu menolak menolak Muafakat Nasional. Bukan UMNO, menolak Muafakat Nasional. Dan ini jelas telah dinyatakan oleh Hadi Awang. Atas dasar UMNO kononnya telah melanggar perjanjian antara PAS dengan UMNO bagi menerima parti lain seperti Bersatu dalam muafakat sebagai salah satu daripada agenda penyatuan ummah. Saya nak bertanya kepada Hadi, apakah maksud anda penyatuan ummah? Adakah anda maksudkan bila anda terima UMNO tetapi kemudian terima Bersatu tetapi tidak terima parti-parti Islam lain, itulah yang dinamakan penyatuan ummah? Saya nak tanya Hadi, bukankah sejak langkah Sheraton apabila kononnya didirikan Kerajaan Melayu Islam, kini berlaku perpecahan ummah dalam kadar yang tidak pernah berlaku sepertinya sebelum ini angkara Kerajaan Melayu Islam ni? Saya nak tanya Hadi, apakah benar pemimpin-pemimpin Kerajaan Melayu Islam inilah yang telah bercatur tak tentu hala dalam pada rakyat sengsara, dalam pada ummah sengsara, untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri pembangkang dalam pada ummah dilanda satu wabak yang mampu memudaratkan mereka? Apakah itu bukannya kegagalan pemimpin Islam dalam menunaikan tanggungjawab sebagai satu pasukan yang boleh menjamin kesejahteraan, keselamatan ummah? Apakah saya nak tanya Hadi lagi,
anda berkata penyatuan ummah Islam mendesak apabila berlakunya konflik, krisis atau apa-apa ya yang perlu diputuskan bersama, elok dilakukan atas pentas muzakarah. Bilakah Hadi mewujudkan pentas muzakarah? Jangan kata piagam rakyat adalah pentas muzakarah. Itu pentas parti-parti politik berkepentingan yang ingin menakluki kerajaan, merampas kerajaan, mandat rakyat menerusi pintu belakang. Pentas muzakarah dia tidak menghadkan ya mana-mana perkumpulan untuk duduk di atas pentas itu untuk berbicara. Adakah Hadi melakukan ini? Adakah Hadi ada menjemput ya amanah? Adakah Hadi ada menjemput ya parti-parti lain yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam? Adakah parti ada jemput NGO lain ataupun aktivis-aktivis lain yang berteraskan perjuangan perpaduan ummah? Tidak ada. Tidak ada. Hadi tak boleh kata ya saya tidak jemput kerana mereka begini, mereka begitu. Itu berburuk sangka. Sebab pentas muzakarah ni amat penting bagi menangkis buruk sangka, dan jika ada konflik ataupun perselisihan, ianya boleh dibawa bincang pada pentas muzakarah demi ummah. Hadi tidak melakukan ini. Jadi jangan berkata perjuangan PAS adalah perjuangan penyatuan ummah. Ummah dalam sejarah paling berpecah disebabkan pertelagahan pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang bercatur demi kuasa dan kedudukan. Malah ada pemimpin PAS yang telah tampil di dalam parlimen dan menipu rakyat, menipu Dewan Rakyat ya, berhubung ya ordinan darurat dan sebagainya, iaitu Taqiyuddin Hasan. Ini terbukti ya. Ada banyak insiden-insiden politik darjat di mana Hadi telah petik dalil dan mengelirukan ummah, memarahkan ummah ya. Semua ni berlaku dalam pentadbiran Melayu Islam yang ada ni ya. Dakwanya kononnya kita perlu menubuhkan pentadbiran Melayu Islam, sebab itu kita meruntuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Tetapi selepas itu gerombolan inilah yang telah adakan muzakarah dengan Dong Zong yang dulu didakwanya adalah resis ya. Ada juga muzakarah berlaku antara UMNO dengan DAP yang kononnya didakwa perlu ditumbangkan ya. Jadi Hadi perlu rujuk kepada apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dulu. Apabila Tun menubuhkan pentas penyatuan Melayu, ianya adalah pentas muzakarah dalam erti kata sebenar, di mana di dalam atas pintu pagar Tun tidak letak satu papan tanda yang kata hanya parti-parti yang sehaluan ya ideologi politik mereka boleh hadir. Tun ada jemput Hadi, Tun ada jemput wakil amanah, Tun ada jemput wakil UMNO, Tun ada jemput wakil PKR ya. Tun ada jemput wakil NGO untuk duduk atas pentas muzakarah ya. Hadi pula dia kata apa? Kita kena tengok pandangan ideologi jika kita hendak menjemput. So itu sudah menyimpang daripada landasan kebenaran. Itu adalah tanda-tanda pemimpin yang mengelirukan umat Islam ya. Jadi sebelum Hadi menuding jari kepada UMNO, dan saya setuju UMNO memang melanggar perjanjian, tetapi Hadi perlu nilai diri sendiri, bercakap dengan cermin. Kita tahu UMNO sekarang dipimpin oleh kluster mahkamah ya. Dan tidakkah itu menimbulkan persoalan? Dulu Hadi kata ada pemimpin-pemimpin di sana dalam UMNO yang berkepentingan, tetapi hari ini Hadi sudah kembali bermuzakarah dengan pemimpin yang didakwanya berkepentingan ya, yang didakwanya menimbulkan masalah. Saudara-saudari, sebenarnya pendirian PAS tidak pernah konsisten. Tidak pernah konsisten dari dulu lagi, dari zaman Tun Mahathir lagi ya. Mereka sentiasa berubah pasukan, berubah dalil ya, berubah retorik, dan hari ini kahwin dengan pihak ni, esok cerai, kemudian kahwin dengan dia, cerai ya.
Kalau dia kahwin dengan DAP, dia kata UMNO kafir. Kemudian dia kahwin dengan UMNO, DAP pula musuh. Macam-macam. Sentiasa berubah-ubah. Ini adalah fakta sejarah PAS. Okey. Sekarang PAS tersepit. Sebab PAS tahu, benda ni saya dah beri amaran dari dulu. Bersatu, tidak ada sokongan akar umbi yang kukuh. Bersatu, hampir tidak ada jentera pentadbiran yang kukuh. Apabila Muhyiddin mengambil alih Bersatu, kita sudah lihat banyak cawangan dan bahagian ditutup. Lebih 75% jentera dia lari pergi ke arah Tun. Jadi, jika berlaku pilihan raya, Bersatu akan berpaut pada jentera pilihan raya PAS. Okay? PAS tidak akan dapat manfaat daripada Bersatu. Akar umbi PAS dengan terang telah menyeru kepimpinan PAS, ya, dengan menghantar memorandum dan sebagainya untuk tidak berdamping dengan Bersatu, dan begitu juga akar umbi UMNO. Jadi PAS tersepit. Dia tahu yang hanya akan untung dalam pilihan raya umum ke-15 adalah Bersatu atas kerjasama dengan PAS. PAS tidak akan mengaut sebarang keuntungan. Malah PAS makin dibenci sebab berpaut dengan pihak yang akar umbinya tidak setuju, tidak suka. Okey. Dan sekarang PAS sudah sedar, dia kalau dengan Muhyiddin dia tidak akan dapat manfaat. Dengan UMNO dia masih tidak akan dapat manfaat kerana berlaku penolakan dari dalam, juga dalam PAS terhadap UMNO, sebab kluster mahkamah, sebab sikap UMNO yang selalu memijak-mijak PAS. Jadi sudah ada desakan akar umbi dari dalam PAS agar PAS berdiri sendiri dalam pilihan raya. Tetapi PAS tersebut sebab dia nak kembangkan sayapnya ke seluruh negara. Dari awal lagi, itulah yang dia ingin lakukan. Di peringkat parlimen, dia ingin kembangkan sayap. Jadi dia ingin masuk satu gabungan bersama parti-parti Melayu lain. Jadi atas keinginan dia untuk kembangkan sayap, dia tersepit. Dia sekarang ingin berpaut pada UMNO. Jadi kalau dulu dia kata UMNO ni sudah langgar perjanjian, jadi kita tolak muafakat nasional, kini Hadi berbincang dengan individu yang dulu didakwanya ada kepentingan, iaitu Zahid, ya. Dan UMNO pula, dia sebenarnya ada PAS, tak ada PAS, dia akan kena teruk sebab rakyat sekarang sudah memerhati, sudah muak, ya. Saya jangka akan berlaku boikot besar-besaran dalam banyak kawasan parlimen dan DUN kerana rakyat ingin memastikan UMNO tidak menerajui kerajaan untuk mengekalkan kebebasan kehakiman antara sebab-sebab lain. Ya. Jadi PAS kawan tersepit. Dia tahu kalau dia duduk seorang dalam pilihan raya, dia tidak akan mampu kembangkan sayapnya ke seluruh negara. Ya. Kalau dia berpaut pada Muhyiddin, mungkin angkaranya lebih teruk. Dan kita sudah lihat PAS ni dah kena belasah di Sabah, Melaka, Johor dan sebagainya. Dan kalau dia pula berdamping dengan UMNO, PAS ni menaruh harapan mungkin akan boleh menguja masyarakat Melayu Islam. PAS ni sudah berangan-angan. Dia tidak sedar betapa teruknya UMNO dan dia tidak ingin dengar akar umbi dia kerana dia kemaruk kuasa, dia sudah ada kuasa dan dia tidak ingin lepaskan peluang untuk mengembangkan sayapnya. Jadi pertimbangan PAS sekarang tidak berlandaskan kebenaran, hanya berlandaskan angan-angan. So PAS juga tidak sedar akan berlaku penolakan besar-besaran terhadap PAS kerana PAS banyak menyimpang dari landasan dalam mentadbir negara sejak merampas kerajaan menerusi pintu belakang. So itulah yang saya nak sampaikan kepada anda. PAS sebenarnya sudah tersepit antara Muhyiddin dengan Zahid. Sebab apa dia tersepit? Sebab dia sendiri tidak mampu berfikir dengan jelas. Sebab pertimbangan dia sekarang, yang saya lihat adalah kuasa dan kedudukan. So itu sahaja pencerahan saya, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.